A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب يسر ولا تعسر رب اتمم بالخير أما بعد قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Surah Sad ayat 29. Boleh buka surah Sad ayat 29. Surah 38. Surah 38 ayat 29. Muka surat 455. Qala Allah Ta'ala Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Maksudnya kitab iaitu Al-Quran ada ulama mengatakan kitab adalah dari segi Arabnya adalah khabar. Haza kitabun. Tuan nak bagi tahu ini adalah kitab. Anzalnahu, kami telah turunkannya. Tengok, Tuhan sandarkan perbuatan turun itu kepada Allah. Bila perbuatan itu disandar kepada Allah, menunjukkan kemuliaan apa yang diturunkan. Sebab yang menurunkannya adalah Tuhan Rabbul Alamin. Bila Tuhan Rabbul Alamin, Khaliqus samawati wal ard, Fatirus samawati wal ard, menurunkan Al-Quran, menunjukkan Al-Quran itu sangat hebat, sangat besar. Sebab ia diturunkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Bila sebut Tuhan yang menurunkan, sepatutnya orang-orang yang berfikiran waras sudah memberi perhatian dan sudah merasa gerun bila berdepan dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran ini diturunkan oleh Rabbus samawati wal ard. Kadang-kadang orang kita dapat surat daripada Sultan dah gerun, kan? Terus laksanakan walaupun bercanggah. Okey, kami telah turunkannya, iaitu Al-Quran. Agak-agak masuk akal tak Allah turunkan Al-Quran untuk main-main ataupun tanpa tujuan? Tak masuk akal. Maha suci Allah daripada melakukan perbuatan yang sia-sia ataupun tidak ada tujuan. Subhanallah, maha suci Allah daripada melakukan perbuatan yang sia-sia ataupun tidak ada tujuan.
Kemudian Tuhan turunkan kepada siapa? Ilaika, kepada engkau. Siapa engkau? Nabi Muhammad. Ayat ini Tuhan kata kepada engkau, menunjukkan Al-Quran ni bukan daripada Nabi Muhammad, kami yang turun kepada engkau, bukan daripada engkau. Kalau daripada engkau, makna Quran tu daripada Muhammad. Jadi dah berapa perkara, poin yang menunjukkan Quran ni hebat. Pertama, dia diturunkan oleh kami, iaitu Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, diturunkan. Bila disebut diturunkan, mana daripada tempat yang tinggi, dan hanya benda yang mulia saja berada di tempat yang tinggi. Ada tak orang letak sampah di tempat yang tinggi? Tak ada kan? Tak ada. Atau bumbung rumah? Tak ada. Jadi bila diturunkan, menunjukkan benda tu turun daripada tempat yang tinggi. Itu perkara kedua, menunjukkan kebesaran Al-Quran. Perkara ketiga ialah diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, penghulu kepada para rasul, manusia yang terbaik, manusia yang paling mulia, kekasih Allah, bukan kepada orang yang biasa. Dan sebelum itu Al-Quran diturunkan melalui siapa? Jibril alaihi salam. Yang membawa Al-Quran pun adalah Sayyidul Malaikah, penghulu ataupun ketua para malaikat. Semua para mereka adalah makhluk yang suci, mutahharun, yang disucikan oleh Allah dan diketuai oleh Jibril. Jadi yang bawa Al-Quran pun adalah orang yang mulia, diturun kepada makhluk yang paling mulia dan didatangi daripada Tuhan Rabbul Alamin. Menunjukkan gambaran Al-Quran itu sangat-sangat besar dan sangat-sangat penting. Oleh kerana Quran itu sangat besar dan sangat penting, Tuhan bagi tahu tujuannya, supaya kita tidak tersasar, supaya kita tidak terpesong, dan supaya kita tidak mendapat perkara yang sia-sia. Kita tahu Quran tu suci, Quran tu mulia, tapi kita tak dapat hasilnya. Sebab apa? Kita tak tahu apa tujuan Al-Quran diturunkan. Okey, Allah bagi tahu mubarakun. Satu lagi. Apa makna mubarakun? Mubarakun daripada perkataan barakah. Apa makna barakah? Al-khair al-kathir. Al-barakah ialah kebaikan yang banyak. Saya nak tanya, apa kebaikan yang paling-paling diimpikan oleh semua manusia, termasuklah orang kafir? Kebaikan banyak, tapi antara yang paling-paling baik yang semua manusia inginkan kebaikan tersebut, apa dia? Pastilah syurga. Jadi apabila Tuhan kata mubarakun dalam Al-Quran, kebaikan yang sangat banyak, kemuncak kepada kebaikan ialah syurga. Dan tak mungkin, mustahil kita akan dapat syurga melainkan dengan kita ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mustahil untuk kita mematuhi perintah Allah tanpa kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amat tidak tepat sebahagian umat Islam menjadikan Al-Quran hanya untuk mendapat pahala, hanya untuk menyembuhkan penyakit, hanya untuk menghalau hantu jembalang. Sedangkan Al-Quran diturunkan oleh Rabbul Alamin melalui Jibril, penghulu kepada para malaikat dan kepada penghulu kepada para rasul dan para nabi. Menunjukkan Quran sangat hebat. Tak kalah sekadar untuk mendapat pahala, tak kalah sekadar untuk dikhatamkan, ataupun sekadar untuk menghalau hantu. Sebab itulah dalam satu hadis yang sahih Nabi bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, kana lahu
hasanatun, baginya satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala, satu kebaikan sama dengan 10 pahala, 10 kebaikan. Dan Nabi kata, walam aqul alif lam mim harfun, aku tak kata alif lam mim adalah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan kata ulama, tak masuk akal kalaulah berdasarkan hadis tersebut kita simpulkan baca Al-Quran hanya untuk mendapat pahala. Tak masuk akal. Kalaulah itulah tujuan Al-Quran diturunkan untuk mendapat pahala, maka apa beza orang Islam baca Quran dengan orang kafir baca Quran? Apa beza? Apa beza? Apa beza orang Islam baca Quran dengan orang munafik baca Quran? Apa beza kanak-kanak yang belum balik baca Quran dengan orang Islam dewasa yang membaca Quran? Apa beza kalau setakat untuk mendapat pahala? Tak. Maka kata ulama, hadis Nabi yang menggalakkan kita membaca Al-Quran dengan memberitahu satu huruf 10 pahala hanyalah sebagai muqaddimah, sebagai permulaan kepada satu tujuan yang sangat besar dan mulia, iaitu akhirnya kamu pergi kepada mentadabbur Al-Quran. Baca tu hanyalah step pertama. Macam kita masuk sekolah, kan, peringkat awal anak kita masuk sekolah apa? Sekolah menengah ke tadika? Tadika. Kenapa masuk tadika dulu? Adakah tujuan hidup untuk masuk tadika? Adakah tujuan hidup untuk masuk sekolah tadika? Tak. Tujuan hidup untuk apa? Untuk hidup senang dan bahagia di dunia. Nak hidup senang dan bahagia di dunia perlukan ilmu. Dan ilmu, sebelum dapat ilmu perlu proses membaca, perlu proses mengira. Maka tadika tu step pertama untuk kamu dapat ilmu. Jadi bila mak bapak hantar anak ke sekolah tadika, bukan itu tujuan utama. Walaupun membaca itu penting, tapi tak mungkin kamu dapat ilmu, tak mungkin kamu dapat hidup senang dan bahagia melainkan dengan ilmu, dan tak mungkin kamu dapat ilmu melainkan setelah kamu pandai membaca dan mengira. Penting tak mengeja, membaca, mengira? Penting tak? Penting, tapi itu bukan matlamat. Itu bukan matlamat. Itu hanyalah sebagai proses untuk mendapat satu benda yang jauh lebih besar yang boleh membahagiakan manusia. Tak mungkin kita terus hantar anak kita terus masuk universiti, sebab kamu hanya dapat kerja dengan sijil daripada universiti. Jadi sekolah tadika tak perlu, sekolah rendah menengah tak perlu, terus masuk universiti. Universiti mana akan terima? Tak ada. Jadi tadika tu penting, tapi bukan itu segala-galanya. Itu yang maksud Nabi. Baca Al-Quran satu huruf 10 pahala. Proses pertama untuk mendapat bukan pahala syurga. Tapi malangnya kita diajar daripada kecil hadis tentang membaca Al-Quran dapat pahala. Kita tak diajar ayat Al-Quran. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Cuba tengok dalam ayat ni, Allah sebut secara jelas dan nyata apakah tujuan Al-Quran diturunkan. Dalam Al-Quran tak disebut pun membaca Al-Quran dapat pahala. Yang disebut ialah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tuhan kata, kitab ini anzalnahu, kami telah turunkannya ilaika, kepada engkau. Apa faedahnya? Mubarakun, sangat banyak kebaikan. Apa kebaikan yang paling besar? Syurga. Dan tak mungkin kita dapat syurga melainkan kita faham apa yang terkandung dalam Al-Quran dan kita melaksanakan. Okey. Sebab tu Tuhan kata wal asri, demi masa, sesungguhnya innal insana lafi khusrin, semua manusia rugi, semua manusia celaka. Ada tak kecuali orang yang baca Quran? Ada? Tak ada. Kalaulah cukup dengan baca Quran,
Tuhan sebut wal asri innal insana lafi khusr illa allazi qara'al Quran, kecuali orang yang baca Quran dia tak celaka, tak ada. Yang ada apa dah? Illa allazina amanu, orang yang beriman. Siapa yang beriman? Beriman dengan siapa? Pastilah beriman dengan Allah. Dia yakin Allah sebagai pencipta dia, dia yakin Allah sebagai pengurus hidup dia, dia yakin Allah yang boleh menghidup dan mematikan, Allah yang akan membalas balasan yang adil di akhirat besok, maka dia pun patuh kepada perintah Allah. Itu orang yang tidak celaka. Tapi kalau setakat baca saja, apa beza orang munafik baca dengan kamu yang membaca? Jadi amat silap sebahagian manusia yang memahami baca Quran untuk dapat pahala. Kalaulah solat pun Tuhan kata fawailun, celakalah orang yang solat. Solat lebih penting daripada baca Quran. Solat adalah rukun Islam. Baca Quran bukan rukun Islam, bukan rukun iman. Yang rukun Islam, tiang agama pun Tuhan kata fawailun, celakalah bagi orang yang solat bila dia tidak khusyuk, bila dia lalai. Kalau baca Quran, lagilah celaka kalau tidak faham dan tidak menghayati maksud ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada ayat Tuhan mengadu kepada Nabi Rasulullah SAW, mengadu kepada Allah pada hari kiamat. Wa qala Rasul berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan, inna qaumi, sesungguhnya kaum aku, ittakhazu hadzal qur'ana mahjura, wahai Tuhan, umatku telah menjadikan Quran ini mahjura, barang yang ditinggalkan, dihijrahkan, diabaikan, dikesampingkan. Nabi tak mengadu kepada Allah, wahai Tuhan, hambaku tidak membaca Al-Quran, tak. Yang Nabi mengadu ialah hamba engkau telah menjadikan Al-Quran sebagai barang yang ditinggalkan, maksudnya tidak difahami dan tidak diamalkan. Nabi tak pernah mengadu umat dia tak membaca Al-Quran. Sebab memang ramai orang baca Quran, ramai orang baca Quran. Yang tak ramai ialah orang yang faham dan beramal dengan Al-Quran. Orang Melayu baca Quran bukan aurat, orang kafir baca Quran bukan aurat. Ada beza. Orang Cina, orang kafir sekarang, dia boleh baca Quran, kadang-kadang sebutan dia lebih baik daripada orang Melayu. Ada beza. Orang kafir dia tak beriman, kamu baca Quran pun tak beriman. Kalau kamu beriman, kamu tutup aurat. Orang kafir baca Quran, ambil riba. Orang Islam baca Quran, bahkan menganjur musabaqah Al-Quran, ambil riba. Apa beza? Itu menunjukkan baca tu bukan segala-galanya, bukan tujuan Al-Quran diturunkan. Okey, cuba tengok pada ayat kita. Mubarakun, penuh dengan kebaikan, kemuncaknya ialah syurga. Boleh tak Al-Quran dijadikan ubat untuk menyembuh penyakit? Boleh. Tapi itu adalah sebagai sampingan. Okey. Kemudian Tuhan bagi tahu liyadabbaru. Tuhan bagi tahu yang pertama, kami turunkan Al-Quran. Bukan orang lain, bukan Muhammad, bukan Jibril, kami. Aku pencipta kamu, aku pencipta langit dan bumi. Yang kedua, melalui Jibril, makhluk yang ketua kepada para malaikat. Yang ketiga, kepada manusia yang paling mulia, yang paling hebat, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mubarakun, penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkatan. Habis macam mana nak dapat keberkatan? Mungkin kita akan soal, macam mana nak dapat mubarakun, kebaikan yang banyak? Macam mana nak dapat syurga? Maka terus Tuhan jawab, caranya ialah liyadabbaru ayatihi. Li itu dalam bahasa Arab untuk. Li bahasa Arab, dalam bahasa Arab untuk. Quran ini kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, banyak
banyak sangat kebaikannya. Macam mana caranya? Liyadabbaru, supaya kamu mentadabbur ayatihi, ayat-ayatnya. Apa makna tadabbur? Kita belum pilih surah. Kita akan pilih surah nanti. Surah apa yang kita nak tadabbur? Nak tadabbur surah Baqarah ke, daripada awal ke sampai akhir? Tapi tak sempat habislah, sebab umur kita dah 50 kan. Surah ada 114, juzuk ada 30, ayat ada 6000, umur dah 60. Jadi kalau nak start daripada awal sampai An-Nas, rasa-rasanya macam tak habis je. Jadi mungkin kita boleh buat surah-surah pilihan. Okey. Apa makna tadabbur? Tadabbur, kata ulama, at-tafakkur. Apa makna tafakkur? Berfikir. Tafakkur dalam bahasa Arab, bukan tafakkur dalam bahasa Melayu. Tafakkur bahasa Melayu beza makna dia. Marilah kita sama-sama bertafakkur sejenak atas kematian si fulan. Itu bukan tafakkur dalam bahasa Arab. Jadi tafakkur ialah berfikir. Jadi mana tadabbur? Pertama tafakkur, wa ta'ammul, dan perhati, berfikir dan berperhati. Allazi yablughu bihi sahibuhu ma'rifatul murad, yang menyampaikan kepada orang itu kepada maksud setiap ayat Al-Quran. Berfikir dan perhati sehingga sampai kepada maksud ayat-ayat yang dipelajari. Itu secara mudah. Jadi tadabbur apa dia? Berfikir. Yang kedua, perhati sehingga kita sampai maksud ayat yang dikehendaki oleh Allah. Dan kita dapat ambil apa perintah Allah, apa larangan Allah, apa pengajaran yang sepatut kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Apa makna tadabbur? Asal perkataan tadabbur, asal perkataan tadabbur ialah daripada dabara ataupun dubur. Apa makna dubur? Ini dubur bahasa Arab, bukan dubur bahasa Melayu. Dubur bahasa Melayu pun asalnya daripada Arab, tapi disalah terjemahkan. Okey, apa makna dubur? Belakang. Kalau Indonesia terjemah tepat, dubur dia kata belakang. Tapi kalau orang Malaysia, dia terjemah apa? Punggung kan? Punggung. Jadi dubur asalnya belakang. Apa kaitan belakang dengan tadabbur? Maknanya bila kita baca ayat, di hujung ayat tu, tengoklah apa perintah Allah ada dalam ayat yang kamu baca, apa larangan, apa pengajarannya. Jangan tengah-tengah, sebab ayat belum habis. Setelah habis, di hujung tu cek balik, ada tak perintah Allah, ada tak larangan Allah, ada tak pengajaran. Maka lalu dinamakan ia tadabbur, iaitu setelah di hujung ayat kita baca dubur, di dubur ayat kita pun perhati apakah maksud, apakah perintah, apakah pengajaran yang sepatut kita ambil daripada ayat tersebut. Jadi jelas Allah beritahu apa tujuan Al-Quran diturunkan. Tidak lain tidak bukan li yadabbaru, untuk mereka memikirkan, memerhati apa maksud yang dibaca setelah mereka membacanya, dan akhirnya mereka melaksanakan perintah Allah ataupun meninggal larangan Allah Subhanahu wa taala.
Sebab itu dalam satu hadis yang sahih, satu malam Nabi solat malam, kemudian Nabi menangis. Nabi solat, Nabi menangis. Nabi solat, Nabi menangis. Sampailah waktu subuh. Bila sampai waktu subuh, Bilal datang dan melakukan azan subuh. Setelah melakukan azan subuh, Bilal melihat mata Nabi merah, menunjukkan Nabi menangis. Lalu Bilal bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Allah telah mengampunkan segala dosa kamu yang lepas dan yang akan datang. Tidak ada sebab untuk kamu menangis. Kamu tak ada dosa. Maka kenapa kamu masih menangis?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Semalam telah turun ayat kepada aku, iaitu daripada ayat 190 sehingga ayat 200 surah Ali Imran, iaitu ujung ayat surah Ali Imran. Daripada ayat 190 sampai 200. Berapa ayat? 11 ayat. Dan Nabi kata kepada Bilal, "Ini sebab aku menangis. Semalam telah turun 11 ayat kepada aku." Dan Nabi kata, "Wailun liman lam yatadabbarha." Celakalah bagi orang yang tidak mentadabbur sebelah ayat ni. Hadis sahih. Wailun liman lam yatadabbarha. Dan setiap malam bila Nabi bangun, perkara pertama yang Nabi buat ialah Nabi baca sebelah ayat. Barulah Nabi berwuduk dan Nabi solat malam. Subhanallah. Macam mana tu? Nabi kata celaka siapa yang tak tadabbur. Ramai tak yang tak tadabbur sebelah ayat ni? Ramai tak? Yang belajar pun tak tadabbur, yang tak belajar lagi tak tadabbur. Yang belajar sunnah pun tak tadabbur, yang tak belajar sunnah lagi tak tadabbur. Kita tahu tak? Tahu kan? Kita hafal tak ayat ni? Hafal. Kita tadabbur tak ayat ni? Kita baca tak bila bangun malam? Kalau tak baca, tak tadabbur, maka takutlah kepada amaran Nabi, wailun, celakalah liman lam yatadabbarha, celakalah bagi siapa yang tidak mentadabbur. Oh, sebelah ayat ni sahaja Ustaz? Tak. Ayat lain pun wajib juga tadabbur, tapi ayat ni mungkin ada boleh meningkatkan iman kita, keyakinan kita kepada Allah, menyebabkan kita akan mendorong kita untuk mentadabbur ayat-ayat yang lain. Boleh tak? Subhanallah. Sebenarnya itulah tanda setakat mana kita cinta kepada Allah. Kalau betul kita cinta kepada Allah, apa saja Nabi cakap, fattabi'uni, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau betul kamu cinta kepada Allah, ikut aku. Ikut apa? Nabi. Antara yang Nabi buat apa dah? Nabi bagi amaran keras, celakalah orang yang tidak mentadabbur sebelah ayat ni. Okey, boleh ya? Okey, itu makna tadabbur dari segi bahasa. Kemudian beberapa pendapat ulama tentang makna tadabbur. Kata Al-Hasan, seorang ulama salaf, seorang ahli tafsir, tadabbur ayatillah ittiba'uha. Kata Al-Hasan, tadabbur ayatillah ittiba'uha. Tadabbur ayat Allah ialah ikut. Dia tak kata baca. Tadabbur ayat Allah ialah ikut. Dan mustahil kita boleh ikut perintah Allah melainkan setelah kita faham. Jadi kalau tadabbur makna dia ikut, faham, wajib. Sebab tidak sempurna ikutan kita kepada Al-Quran melainkan setelah kita memahami Al-Quran. Maka tadabbur hukumnya adalah wajib.
Berapa ramai yang berdosa kerana tak tadabbur Al-Quran. Mereka puasa, mereka solat, mereka baca Quran, tapi mereka tetap berdosa. Kenapa? Sebab mereka memulau Al-Quran, mereka menghijrahkan Al-Quran, iaitu mereka tidak mentadabbur, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata ulama, ciri-ciri orang yang menghina Allah Subhanahu Wa Taala ialah dia tak nak faham apa yang Allah cakap. Kalau kita sebagai bapa, kita cakap pada anak kita buat tak dengar je, bukankah itu menghina bapa? Bila bapa kata bangun sekarang, tutup TV, dia buat tak tahu je, bukankah itu menghina bapa? Samalah, bila Allah cakap apa saja dalam Quran kita tak faham, bahkan kita pekakkan telinga, itu juga adalah menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan semua orang solat dia memuliakan Allah, bukan semua orang yang solat dia mengagungkan Allah. Ada orang yang solat dia menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang pergi Mekah dia menghina Allah. Ada orang yang berpuasa bulan Ramadan sebenarnya dia juga adalah menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia baca Quran, dia tak teringin pun nak faham apa yang Allah cakap. Okey. Kata Sa'id bin Mansur, daripada Al-Husain radhiyallahu anhu, kata Al-Husain, Sa'id bin Mansur menceritakan bahawa Al-Husain radhiyallahu anhu berkata, maksud liyadabbaru ayatihi ialah ittiba'uhu bi'amalihi. Maksud ayat liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadabbur ayatnya, ialah mengikutnya dengan beramal dengan Al-Quran. Jelas, ulama cukup faham maksud tadabbur, iaitu ikut ataupun beramal dengan ajaran Al-Quran. Kata Al-Hasan juga, qad qara'a hadzal Qur'an abidun wa sibyanun la ilma lahum bi ta'wili hafizu hurufahu wa dayya'u hududahu. Kata Al-Hasan, sesungguhnya Al-Quran ini dibaca oleh abidun, hamba, wa sibyanun, dan kanak-kanak, la ilma lahum bi ta'wili, tapi mereka tak faham apa pun tentang maksud ayat yang dibaca. Hafizu hurufahu, mereka menghafal huruf-hurufnya, tetapi wadayya'u hududahu, tapi mereka mengabaikan hukum Al-Quran. Mana sia-sia. Jadi orang tua baca Quran dengan budak baca Quran, dua-dua tak faham. Apa beza? Sama. Pakcik tanya budak, kamu faham tak kamu baca? Pastilah budak jawab tak faham. Budak pula tanya orang tua, pakcik faham tak? Pakcik tak faham juga. Kita sama je pakcik. Tapi siapa yang berdosa antara dua tu? Pakcik. Okey, boleh? Liyadabbaru ayatihi. Tujuan pertama, bagaimana nak dapat keberkatan yang banyak dalam Al-Quran, ialah dengan cara mentadabbur, memahami maksud-maksud ayat Al-Quran. Kemudian selepas tu Tuhan kata apa? Waliyatazakkara ulul albab, dan supaya ulul albab, orang-orang yang berakal waras, yatazakkar, mengambil pengajaran. Tengok susunan. Tuhan letak mengambil pengajaran, yatazakkar di hujung. Sebelum yatazakkar, apa dah? Yatadabbar. Mungkin tak kita ambil pengajaran tanpa kita tadabbur? Tak mungkin. Jadi susunan tepat. Sebelum tazakkur, tadabbur. Sebelum ambil pengajaran, sebelum faham, tadabbur dulu. Dah tadabbur, dah faham, barulah yatazakkar. Sebab itulah Tuhan bagi tahu siapa yang sepatutnya tazakkar, siapa yang sepatutnya yatazakkar. Siapa? Bukan semua orang, ulul albab sahaja, orang yang berakal waras. Dia kenal Allah,
dia tahu nilai Al-Quran, maka dia baca satu ayat, maka dia tengok apa maksud. Setelah dia faham, dia tengok apakah perintah Allah. Setelah dia tahu perintah Allah, dia laksanakan. Inilah orang yang berakal waras, ulul albab. Dan siapa saja yang baca, lepas baca dia tak fikir pun tentang maksud ayat tersebut, jauh sekali daripada nak ikut perintah Allah, pastilah dia bukan ulul albab. Dia adalah Ahmad Albab. Ramai ulul albab ke ramai Ahmad Albab? Ramai albab, Ahmad Albab. Pak Imam pun kita tak tahu, bukan Pak Imam sinilah. Kadang-kadang ustaz yang mengajar Quran pun ramai yang tak faham Al-Quran. Sebab tu kadang-kadang orang azan dia masih mengajar lagi. Ada. Itu menunjukkan apa tu? Dia memang tak berakal waras. Tengok Nabi yang berakal waras bercakap dengan Aisyah radhiyallahu anha, orang yang dia paling cinta, dan Aisyah bercakap dengan manusia yang paling dia sayang, Rasulullah. Bila dengar azan, terus dia tinggal Nabi. Sebab apa? Dia tadabbur. Bila sebut Allahu Akbar, yang lain semuanya kecil, walaupun Rasulullah. Tapi setengah guru Al-Quran, orang azan dia terus lagi mengajar, orang qomat dia mengajar lagi. Betul-betul tak berakal waras. Kenapa tu? Kenapa dia tidak yatazakkar? Sebab dia tidak tadabbur. Kenapa tak tadabbur? Kenapa tidak tadabbur? Apa sebab? Ramai orang baca Quran, tapi kebanyakan, paling ramai yang baca Quran memang tak tadabbur. Apa sebab? Bahkan yang hafal Quran pun tak tadabbur. Panggillah budak-budak yang hafal Al-Quran. Ambil satu ayat, tanya, "Dek, ayat ni adik hafalkan?" Banyak kali tak adik baca? Banyak. Saya nak boleh ingat ni sebulan 60 kali. Kemudian nak murajaah lagi banyak kali. Okey, apa maksud dia? Tak faham. Bila tak faham, dia bukan ulul albab, walaupun dia hafiz Al-Quran. Okey, soalan, kenapa ramai yang baca Quran tapi tak faham dan tak ingin nak faham, tak ada usaha pun nak faham? Dia rasa tak penting. Kenapa dia rasa tak penting? Kenapa dia rasa tak penting? Bukan kadang-kadang, bila tengok drama ataupun filem, dia faham tak? Kalau tak faham, dia buat apa? Bila tengok drama tak faham, dia buat apa? Tukar channel. Dia tak terus tengok kan? Tapi bila baca Quran tak faham, dia baca lagi tak? Baca lagi. Bulan Ramadan tahun depan, baca lagi. Kalau dia tengok drama tak faham, dia tengok lagi. Besok tak faham, dia tengok lagi. Orang kata apa ni? Kamu faham tak tengok drama semalam? Tak. Kenapa tengok lagi? Saja nak tengok. Besok dia tengok lagi. Sampai setahun dia tengok. Setahun semuanya tak faham. Nak kata apa ni? Sebulah apa yang sepatutnya. Nak kata tak cerdik ke, bodoh ke, kan? Ataupun dia ada masalah kot, kan? Orang tak akan buat. Walaupun drama tu tak ada nilai pun. Betul tak? Drama tu tak ada nilai pun. Dilakon oleh siapa? Kadang-kadang orang Korea, kadang-kadang orang Filipin. Tak ada nilai pun. Dibuat oleh orang kafir. Tapi kalau tak faham, dia tak tengok. Tiba-tiba Quran yang diturunkan oleh Allah kepada makhluk yang paling mulia melalui malaikat yang suci bersih, bila tak faham, dia baca lagi. Bila tak faham, dia baca lagi. Kalau tengok drama setahun tak faham, kita kata apa? Apa perkataan yang tepat? Buang masa tu, dia satu hari boleh kata buang masa. Ini setahun dia tengok ni. Bengok rengang lagi tu. Bangang go.
Kalau nak tengok drama yang bukan daripada Allah, yang ditulis, dilakon oleh manusia, manusia pula manusia tak beriman, kalau tengok setahun tak faham pun orang kata bingung. Ini baca Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta dia, tak faham, dia baca lagi, nak kata apa? Kamu tak kenal tak siapa yang turun Al-Quran? Maknanya asasnya pada dia tak kenal siapa yang turun Al-Quran ni. Dia tak rasa kebesaran Allah. Dia tak tahu menilai siapa, ayat siapa itu. Kan? Orang kalau dapat surat daripada sultan, kan, terus dia laksanakan. Sultan kata pecat, terus dia pecat. Dia tak tunggu lama, kan. Tapi Quran kata apa? Jangan cintakan jawatan, dia buat pekak je. Kan? Sebab apa? Bila kita dah cintakan dunia, kita tak nampak Allah. Automatik je. Bila kita cinta dunia, kita tak akan nampak Allah. Bila tak nampak Allah, Quran pun kita tak rasa kebesarannya. Kita tak rasa nilai. Bila jatuh, kita angkat. Kita buat apa? Tak atas kepala, kan? Kemudian letak lagi tinggi. Itu cara orang kita hormat Al-Quran. Itu bukan hormat, itu menghina Al-Quran. Nabi bila jatuh Quran, Nabi angkat tak? Nabi letak tak Quran tempat tinggi? Letak tak? Saya ulang soalan. Nabi kalau jatuh Quran, Nabi angkat tak? Ha? Quran tak akan jatuh pun, sebab Quran tak ada zaman Nabi. Nabi letak tak Quran tempat tinggi? Tak mungkin, sebab Quran tak ada pun zaman Rasulullah. Tak ada. Jadi hormat Al-Quran bukan letak di tempat yang tinggi, bukan cium. Nabi tak pernah cium Al-Quran, sebab Quran tak ada. Tapi orang yang paling hormat, paling meletakkan Al-Quran tempat yang sepatutnya, Rasulullah. Caranya apa dia? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi ialah Al-Quran. Nak tengok akhlak Nabi, baca Quran. Kita boleh tahu tak akhlak Nabi ialah Al-Quran kalau kita tak faham ayat Al-Quran? Boleh tahu tak? Aisyah kata akhlak Nabi ialah Al-Quran. Kita pun tengok, mana akhlak Nabi tak ada ni? Bukan tak ada, kamu yang tak faham, kan? Ha? Boleh. Jadi kesimpulan daripada ayat ni, ini sebagai muqaddimah, biar jelas. Masalah kita tak jelas apa tujuan besar dan utama Quran diturunkan. Kita tak jelas. Kenapa kita tak jelas? Sebab kita tak diajar. Dan kita diajar daripada kecil Quran diturunkan sebagai kitab suci. Cara nak mensucikan Al-Quran apa dia? Cium, baca, khatam. Habis khatam, simpan tempat tinggi. Kemudian kalau baca dapat pahala. Itu yang diajar daripada kecil. Jadi kita tak faham, sedangkan Tuhan beritahu tujuan Al-Quran yang paling besar dan utama ialah liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Dan sebab itu juga dalam surah Muhammad ayat 24. Cuba buka surah Muhammad. Surah Muhammad ayat 24. Okay, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Jumpa tak? Okey, masing-masing ada Quran, kan? Dan Quran semua ada terjemahan, kan? Cuba baca, cuba renung ayat tu. Kita praktiskan apa yang Tuhan cakap tadi. Kami turunkan Al-Quran untuk mereka tadabbur. Setelah tadabbur, orang yang berakal waras ambil pengajaran. Cuba praktiskan ayat tadi dalam ayat surah Muhammad ayat 24.
boleh faham apa mesej Allah nak sampaikan. Kita dah belajar tadi, tadabbur apa dia? Berfikir, memerhati, sehingga kita faham maksud ayat, kemudian kita ambil pengajaran. Dan kata Al-Hasan tadi, tadabbur ialah ikut, dan tak mungkin kita ikut melainkan setelah kita faham. Okey, apa maksud ayat tadi? Pertama sekali, faham maksud. Allah nak bagi tahu, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah tidak mereka, kenapakah tidak mereka mentadabbur, memikirkan tentang maksud ayat-ayat Allah? Kenapa mereka tidak memikirkan tentang maksud ayat-ayat Allah? Ataupun ada qulubin, atas hati mereka ada aqfaluha. Apa makna aqfal? Kunci. Tengok, Tuhan tak kata kenapa kamu tak tadabbur. Cukuplah soal kan, tapi Tuhan bagi contoh. Kenapa kamu tak tadabbur, ataupun hati kamu terkunci. Mana Tuhan nak bagi tahu Quran untuk ditadabbur. Siapa yang tak tadabbur, maksudnya hati dia terkunci. Dan kata ulama, dalam ayat ini Allah nak mencela siapa saja yang tak mentadabbur Al-Quran. Bila kita tak rasa, Allah nak mencela kita sebab kita tak faham, mana hati kita mati. Hati kita mati. Kita sedar tak bahawa dalam 6,000 ayat lebih ni, berapa ayat yang kita faham? Berapa peratus yang kita faham? Sedar tak? Daripada 6,000 ayat, berapa ayat kita faham? Ini tak jawab ni sebab banyak sangat ke? Cepat. Agak-agak berapa ayat yang kita betul-betul faham? Ha? Perasaan tu betul. Tapi tak menjawab soalan. Apa ni? Kul a'udzu bi rabbil falaq. Kita tak payah ambil ayat yang panjang. Tak payah ambil ayat yang panjang. Al-falaq. Apa makna al-falaq? Ini 3 kul kan? Daripada kecil kita baca 7 keturunan baca 3 kul. Apa makna al-falaq? Saya tak nak tanya tajwid sebab semua pakar tajwid. Al-falaq, qalqalah kubra. Apa makna al-falaq? Yang menguasai subuh. Okey. Itu salah satu tafsiran. Tafsiran yang lain, al-falaq ialah makhluk Allah. Okey, kalau saya tanya, dalam cerita intipati surah al-falaq, apa yang Tuhan nak sampaikan? Kenapa dimulakan dengan Tuhan yang menguasai waktu subuh? Lepas tu Tuhan sebut apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, daripada kejahatan apa yang Allah ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, daripada kejahatan waktu malam bila ia gelap gelita. Kemudian wa min syarrin nafasati fil 'uqad, daripada kejahatan tukang-tukang sihir yang menghembuskan pada simpulan. Dan akhirnya wa min syarri hasidin iza hasad, daripada kejahatan orang yang dengki bila dengki. Jelas tak? Dalam ayat ni Tuhan nak suruh kita minta berlindung daripada kejahatan, semua kejahatan. Yang kedua, kejahatan yang berlaku di waktu malam. Yang ketiga, kejahatan tukang sihir. Yang keempat, kejahatan orang yang dengki. Apa kaitan dengan waktu subuh? Aku berlindung dengan Tuhan yang menguasai waktu subuh. Tapi selepas itu tak ada cerita subuh pun. Cerita kejahatan, cerita tukang sihir, cerita orang dengki. Apa kaitan dengan subuh? Sekarang berfikirkan. Itu tadabbur, tapi belum yatazakkar. Belum yatazakkar. Baru tadabbur. Apa kaitan? Subhanallah. Tuhan nak bagi tahu, bila kita minta berlindung kepada Allah, tak berlindung kepada manusia,
maka kita akan selamat daripada semua kejahatan, sama ada tukang sihir, orang yang dengki, dan kejahatan min syarri ma khalaq, semua kejahatan. Bila dah selamat daripada semua kejahatan, hati kita rasa apa? Rasa tenang je, rasa lega je. Seolah kita bangun pagi di waktu subuh. Macam mana perasaan kita bila bangun waktu pagi? Macam mana rasa? Rasa tenang, rasa bahagia je. Begitulah orang yang selamat daripada segala kejahatan, tukang sihir, kejahatan dengki, segala kejahatan, hati dia rasa tenang, rasa lega je. Seolah orang yang bangun waktu subuh, hati dia rasa, ya Allah. Kan? Itu kaitan dia. Itu makna tadabbur. Okey, surah Muhammad tadi Tuhan kata apa? Kenapa mereka tidak mentadabbur ayat-ayat Allah, ataupun hati mereka terkunci? Kita dah faham tak ayat dia? Okey. Kata Al-Hasan, tadabbur Al-Quran ialah ikut. Sekarang kita dah faham. Yang kedua, kita nak ikut. Apa yang boleh kita ikut dalam ayat tu? Apa yang boleh kita ikut? Tuhan tanya, ayat ni kata ulama Allah nak mencela siapa yang tidak mentadabbur. Kenapa ni? Soalan dia, kenapa kamu tak tadabbur? Aku turunkan Al-Quran untuk kebaikan kamu, supaya kamu ikut, supaya kamu dapat kebahagiaan, supaya kamu dapat syurga. Kenapa kamu tak nak? Tidak ada sebab melainkan hati kamu terkunci. Maka ayat ini Allah nak kita supaya lepas ni tadabburlah. Jangan jadi orang yang hati dia keras, hati dia terkunci. Baca Quran tak nak faham, mana hati kamu keras. Hati kamu keras. Percayalah, siapa saja baca Quran sikit pun tak rasa nak faham, hati dia keras. Berdasarkan dalil surah Muhammad ayat 24. Kita dengan cakap bapak kita nak faham, bila dia cakap dah tua sangat, tak berapa faham, kita tanya, ayah cakap apa tadi? Itu baru ayah kita nak juga faham, sebab dia ayah kita, dia membesarkan kita. Tiba-tiba Tuhan pencipta kita baca berpuluh-puluh kali tak teringin nak faham. Tuhan, engkau cakap apa ni? Aku nak faham, aku nak ikut, tak teringin pun. Mana hati kita akfaluha, ada kunci. Paling kurang hati kita ada nilai-nilai yang baik, kita terasa hati kita terkunci, itu pun dah okey dah. Tapi kalau tak rasa apa, mana hati dah mati. Hati dah mati. Jadi saya nak bagi tahu pada semua pada malam ini, mulai sekarang baca dan tadabbur Al-Quran. Satu dosa bila kita baca Quran dan kita buat tak tahu maksud dia. Satu penghinaan kepada Tuhan. Bila kita hina Tuhan dengan tak memahami ayat dia, kita solat pun tak akan khusyuk, sebab kita tak ada rasa kebesaran Allah dalam hidup kita. Maka sebab itulah bila kita angkat takbir, kita tak khusyuk, fikiran kita melayang je. Imam baca, orang tanya, imam baca apa tadi? Nanti sekejap saya tanya imam. Padahal imam dah 5 tahun baca 3 kul je kan? Sebab apa? Fikiran melayang. Kenapa fikiran melayang? Sebab kita tak rasa kebesaran Allah bila solat. Salah satu sebab kita tak hormat kepada kitabullah. Hormat kitab Allah ialah baca dan faham. Sebab tu kata ulama, kita baca satu ayat dan kita faham, lebih baik daripada kita baca 30 juzuk dan khatam. Lebih baik baca satu ayat daripada baca 30 juzuk tak faham apa-apa. Sekarang malam ni kita faham berapa ayat? Berapa ayat? Surah yang pertama tadi surah apa? Surah Sad ayat 29. Yang kedua surah Muhammad ayat 24. 2 ayat. Kita ambil masa 1 jam. Maka kata ulama, lebih baik kita duduk sekarang 1 jam kita faham 2 ayat daripada orang yang khatam Al-Quran di bulan Ramadan 1 ayat pun dia tak faham. Kita lebih baik kan? Sebab itulah bila amalan itu semakin ada nilai, semakin berat nak dilakukan, semakin besar ujian. Orang nak baca Quran, nak tadarus Al-Quran bulan Ramadan ramai. Sebab apa?
Sebab apa? Tak ada cabaran. Setakat nak baca, setakat nak khatam, kemudian baca pula ramai-ramai, kemudian khatam. Lepas khatam dapat apa? Siapa ada pengalaman? Dapat apa? Dapatlah complete card. Itulah nilai umat Islam. Baca nak khatam, lepas khatam nak. Sebab itulah para sahabat salafus solat, dia boleh baca Quran, baca satu ayat je daripada lepas isyak sampai subuh, dia ulang ayat yang sama. Bila tu? Bukan waktu siang, bukan waktu kerja, waktu tidur. Maknanya dia tak mengantuk. Kenapa? Dia tadabbur. Kita tadabbur. Kita bukan baca waktu malam, waktu siang, itu pun tidur. Kan? 5 minit, 10 minit tidur. Sebab apa? Kita tak rasa kebesaran Al-Quran. Kenapa? Sebab Allah tak ada dalam hati kita. Hubbud dunia, cinta ke dunia. Jangan cakap banyak lah, jangan cakap banyak. Kalau kita tak bagi masa nak tadabbur Al-Quran, kita memang tak rasa kebesaran Allah, dan kita tak akan khusyuk bila solat. Segala ibadat akan menjadi berat, akan menjadi susah bila Allah tidak ada dalam hati kita. Bagilah masa, bagilah masa. Kenapa kita boleh bagi masa untuk baca Al-Quran di bulan Ramadan? Kadang-kadang 1 jam 1 hari. Sedangkan waktu sama di bulan Ramadan 1 hari 24 jam. Di bulan Syawal 1 hari 24 jam. Kenapa kamu boleh bagi masa nak baca 1 jam, kadang-kadang 1 juzuk, tiba-tiba selepas Ramadan kamu tak ada masa, 10 minit pun tak baca? Sebab kamu baca bulan Ramadan bukan kerana Allah, sebab kerana nafsu. Kalau betul kerana Allah, kamu tak target untuk khatam, kamu tak target untuk dapat pahala, tapi kamu target untuk faham ayat Allah. Lebih baik kamu baca 5 ayat faham daripada kamu khatam satu Al-Quran tapi tak faham apa-apa. Okey, cukup lah. Cukup sebagai mukaddimah. Dan saya nak tanya semua, siapa yang nak tadabbur? Sepatutnya tak ada soalan tu, siapa nak tadabbur. Sebab tadabbur adalah wajib. Tadabbur adalah wajib. Kalau saya tanya siapa nak tadabbur, macam saya tanya siapa nak solat Isya, relevan tak soalan tu? Siapa nak tutup aurat? Tak ada. Hukum tutup aurat, hukum salat sama dengan hukum mentadabbur, memahami ayat Allah. Okey. Jadi kita nak tadabbur surah apa? Surah? Ikutlah. Surah pendek. Mana surah Amma Yatasaalun? Surah Ali Imran. Surah Ali Imran dulu. Sebab Nabi kata celaka kan? Celaka orang. Kalau takut tu kira okey lah tu. Okey lah tu. Tadabbur. Ada orang ikutlah ustaz, tak tadabbur pun tak apa. Mana? InsyaAllah kita mula tadabbur surah Ali Imran, bukan daripada awal tapi daripada ayat 190. Apa rahsia sehingga Nabi kata celakalah siapa yang tidak mentadabburnya. Nabi tak kata celaka siapa yang tak baca, tapi siapa yang tidak mentadabburnya. Habis tu kita akan sambung insya-Allah surah-surah pendek kan yang biasa kita baca insya-Allah. Okey, ada soalan tak? Tak ada? Ini kalau boleh pegang anak-anak muda ni, jangan datang malam ni je, minggu depan datang. Betul? Kita dah tua kan, baru nak belajar kan. Bukan terlambat, tapi tak dapat banyak lah. Tapi yang kalau dah muda ni, masih muda, 15, 16, mula dah belajar tadabbur, ya Allah cantiknya. Hafiz Hafiz pastikan kawan-kawan tu datang minggu depan. Jangan pastikan kawan Hafiz pula tak datang. Okey, kalau tak ada apa kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.